Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. The Angry Old Kid says, Bahrudin, Budi, Sofi Sadiqin, Rizayu Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahrudin Budi. Pada hari ini kita akan meneliti ayat keempat dan kelima dari surah Al-Isra', iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'alunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. Rujukan yang saya gunakan pada ini seperti yang sebagian tuan-tuan mintakan adalah tafsir Ibn Kathir. Bagi yang memiliki tafsir Ibn Kathir boleh lihat pada jilid yang kelima, muka surat yang ke-296 tentang tafsir surah Al-Isra'. Newburn Alhamdulillah dah 3 kali terlepas live. Zaid Ismail Alhamdulillah ya. Baik. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sungguhnya kamu akan membuat kerosakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri kamu dengan kesombongan yang besar. Maka bila datang saat hukuman bagi kejahatan terhadap yang pertama dari yang kedua itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Mereka bermaharajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Jadi Allah mengkhabarkan di sini bahawa dia telah pun berikan ketetapan kepada kaum Yahudi atau Bani Israel dalam Lauh Mahfuz, bahawanya ketetapan yang mendahului mereka, dan Allah beritahu kepada mereka dalam Taurat yang Allah turunkan kepada mereka bahawa mereka akan membuat kerosakan di muka bumi sebanyak 2 kali, menyombongkan diri, menganiaya dan menzalimi orang lain, melakukan perbuatan keji. Jadi telah pun termaktub, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila datang saat hukuman pertama dari kedua kejahatan itu, iaitu pertama dari kedua tindakan perosakan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Maknanya kami buat kalian dengan pasukan dari makhluk kami yang mempunyai kekuatan yang sangat besar, iaitu kekuatan dan perbekalan serta daya yang dahsyat. Lalu mereka bermaharaja di kampung-kampung, maksudnya mereka menguasai kalian dan berjalan melepasi jalan-jalan dan rumah-rumah kamu, pulang dan pergi dengan tidak takut kepada seorang pun, dan demikian itu pun ketetapan yang pasti terlaksana. Para ahli mufassirin salaf dan juga khalaf, mereka beza pandangan tentang siapakah yang memiliki kekuatan yang besar yang telah pun mengalahkan Bani Israel itu. Kita perlu tahu ya, Israel ni adalah merujuk kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Kalau kita lihat, Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang anak lelaki dari 2 orang isteri. Dari isteri yang kedua, iaitu yang bernama Hajar, dapat anak dikurniakan Ismail. Dan dari anak yang pertama yang dikahwininya pertama kali, isteri yang pertama namanya Sarah, Nabi Ibrahim mendapat puteranya Ishak agak lambat selepas Ismail dibawa pergi ke Mekah. Dan Ismail daripada Ishak anak kepada Sarah, maka dapat anak seorang bernama Ya'qub. Ya'qub inilah yang dipanggil sebagai Israel. Setengah pendapat mengatakan Israel itu bererti jalan pada waktu malam. Setengah mengatakan bahawa maksud Israel itu adalah merujuk kepada hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perkataan Suryaniyah. Ada kisahnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sedikit untuk pengetahuan tuan-tuan, iaitu bila Nabi Ya'qub alaihissalam ingin wafat, dia telah mewasiatkan kepada bila Nabi Ishak hampir wafat, beliau telah pun berpesan kepada puteranya bernama Ya'qub untuk mencari keluarganya duduk jauh, abangnya, dan menyuruh kepada Ya'qub ini supaya berkahwin dengan anak kepada adik lelakinya, berarti sepupu kepada Ya'qub itu sendiri. Dan Nabi Ishak ketika hampir wafat telah pesan kepada puteranya Ya'qub supaya pergi mendapatkan pakciknya yang duduk jauh dan berkahwin dengan anak pakciknya. Bila sampai ke rumah pakcik itu, pakcik memang kagum dengan Ya'qub alaihissalam. Ini ikut cerita yang sampai kepada kita daripada Ibn Kathir. Tuan-tuan, ni kisah para Nabi.
Kemudian Nabi Yaqub pun milih untuk berkahwin dengan anak kepada pakciknya itu, anak perempuannya yang muda, tetapi pakciknya itu minta untuk berkahwin dengan kakaknya dahulu, kahwin dengan kakaknya, kemudian baru kahwin dengan adiknya. Nampaknya syariat mereka membenarkan perkahwinan adik-beradik perempuan itu sekaligus, kakak dengan adik bersama-sama. Dan Yaqub alaihissalam akhirnya dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi, dan dia mendapat anak-anak daripada beberapa orang isterinya itu, termasuk hamba sahayanya. Maka dia mempunyai 12 orang anak. 2 orang lahir daripada isteri mudanya itu, dan dinamakan sebagai Yusuf dan juga Bunyamin. Manakala daripada kakaknya, dia berkahwin dengan kakak kepada isterinya itu sebelum adiknya, maka dapat anak beberapa orang, setengah mengatakan 4 orang, setengah mengatakan 6 orang. 6 campur dengan 2 je 8. 12 lagi daripada beberapa orang isinya yang lain. Itu kisah yang sampai kepada kita, wallahu a'lam. Ya tuan-tuan. Jadi Yaqub ini dipanggil sebagai Israel. Bani Israel berarti Bani Yaqub. Maka dalam ayat ini Allah menggambarkan fa idza jaa wa'du ulahuma, bila datang janji yang pertama, kejahatan yang pertama yang kamu lakukan itu, ba'athna alaikum ibadalana uli ba'sin syadid. Kami akan kenakan kepada kamu hamba kami yang kuat, mana hamba yang akan menghancurkan kamu, hamba yang akan mengalahkan kamu. Mereka akan menguasai kamu. Jadi Ibn Abbas dan Qatadah, mereka itu merupakan Jalut Al-Jazari, dan bala tenteranya yang menguasai mereka sebagai bencana yang pertama. Tetapi setelah itu mereka dijadikan lemah hingga akhirnya Daud berjaya membunuh Jalut. Ini dalam firman Allah melalui surah Al-Baqarah. Nanti ada peluang kita terus ke surah Al-Baqarah. Alam tara ilal mala'im bani Israil min bani Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Ini kisah tentang Talut dan juga Jalut. Kalau tuan-tuan bermusafir bersama Zahdan Travel ke Baitul Maqdis, kami akan tunjukkan tuan-tuan tempat-tempat yang dimasukkan oleh sejarah Al-Quran ini, yang disebut dalam Al-Quran ini. Kami ada sesi untuk melawat tempat-tempat tersebut di Jordan, di Palestin. Ya, kalau tuan-tuan peluang untuk pergi ke Baitul Maqdis, jomlah pergi bersama kami di Zahdan Travel. Terima kasih kepada Zahdan Travel kerana penajaan kuliah kita pada petang ni, ya. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, mengikut Al-Imam Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur, 2 kali jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel itu adalah yang pertama, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur, bila beliau mengatakan la tufsiduna fil ardi marratain, mengikut riwayat daripada Ibn Abi Hatim. Kali pertama mereka telah pun dihapuskan oleh Jalut. Yang kedua, ketika mereka membunuh Yahya bin Zakaria, maka Allah menghantar kepada mereka satu tentera yang kuat namanya Bukhtanasar. Ini mengikut pandangan kebanyakan para ulama salaf. 2 kali kehancuran yang berlaku kepada Bani Israel selepas mereka memasuki Baitul Maqdis. Yang pertama, mereka melakukan keingkaran kepada Allah SWT, maka Allah utuskan Jalut untuk menghapuskan mereka. Tapi Jalut ini akhirnya berjaya dihapuskan oleh Talut, dan Jalut telah dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Ini kisah yang Allah kemukakan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian mereka melakukan kejahatan kali kedua, iaitu membunuh Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, membunuh Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya itu. Maka Allah Taala mengutuskan untuk mereka Bukhtanasar untuk menghapuskan mereka. Ini mengikut pandangan kebanyakan para ulama salaf. Di kalangan para ulama khalaf pula, mereka berkata bahawa 2 kali kemusnahan yang berlaku kepada Bani Israel itu bukan merujuk kepada Bukhtanasar ataupun kepada Jalut, kerana ini tidak begitu sesuai kepada siakul ayat, kepada konteks ayat. Konteks ayat ini menunjukkan ibadan lana, kami memutuskan hamba kepada kami. Ibadan lana, iaitulah hamba-hamba kepada kami. Jadi ibad jamak kepada abdun yang telah kita pelajari, iaitu ibad ini merujuk kepada hamba-hamba Allah yang Allah kasihi, itu dipanggil sebagai ibadur rahman. Jadi untuk mengatakan Jalut merupakan ibadur rahman, dan juga untuk mengatakan Bukhtanasar yang zalim itu sebagai ibadur rahman, ini kurang sesuai, kata Dr. Muhammad Ratib An-Nabulisi. Maka kata beliau, sebenarnya maksud apa yang berlaku kepada mereka, wa qadaina ila bani Israil fil kitab tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid
fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Kami utuskan untuk mengenakan hukuman kepada kamu kerana kejahatan kamu itu adalah golongan yang ibad lana, hamba-hamba kami. Jadi kata Dr. Ratib Nabulusi yang tafsirnya yang agak beza daripada pandangan lain-lain mufassirin. Beliau berkata sebenarnya kehancuran pertama yang disebut oleh Allah ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhasil menghukum golongan Yahudi yang terdapat di Madinah. Kita semua tahu di Madinah, ketika Nabi sampai di Madinah, ada tribes Yahudi seperti Bani Nadir, Bani Kainuqa, Bani Quraizah. Mereka ni duduk di tempat berbeza-beza di Madinah. Maka kalau kita perhatikan, sebenarnya kata Dr. Ratib Nabulusi, perkara yang telah pun dikenakan kepada Yahudi ini yang merujuk kepada kami membawa hamba-hamba untuk menghapus ke. Yang pertama sekali adalah penghapusan ketika mereka berada di Madinah, mereka berada di Saudi. Pada masa itu mereka melakukan kejahatan kepada Islam, maka Allah SWT telah menghukum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali tuan-tuan, namanya ijla' Bani Nadir. Dihalau Bani Nadir. Bani Nadir ni merupakan kaum Yahudi yang duduk di Madinah, yang menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman, dan mereka jumpa dalam kitab Taurat. Tapi malangnya bila Rasulullah SAW datang kepada mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal mereka mendakwa mereka akan beriman kepada Nabi akhir zaman. Mereka tahu turunnya Nabi di tempat yang banyak pokok kurma di Madinah itu. Jadi kalau kita perhatikan dalam riwayat Imam Az-Zuhri, seperti dinyatakan daripada Abdul Razak dan juga Hakim daripada Urwah, bahawa ini merupakan satu peperangan yang berlaku selepas berlakunya peperangan Badar Kubra. Selepas berlaku perang Badar yang pada bulan Ramadan, maka Nabi SAW bersama dengan para sahabat datang kepada Bani Nadir untuk menceritakan tentang apa yang berlaku kepada kaum Quraisy dan minta kepada Bani Nadir ini untuk masuk Islam. Tapi Bani Nadir ni, tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dengan sombongnya, dengan angkuhnya, telah menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku kepada golongan Yahudi ini merupakan penghancuran yang pertama yang berlaku kepada Bani Kainuqa ini, tuan-tuan. Jadi Bani Kainuqa ini, Yahudi Bani Kainuqa telah pun berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sebenarnya engkau mengalahkan kaum Arab itu dalam perang Badar kerana mereka memang umat yang tak erti perang. Cuba engkau lawan dengan kami, wahai Muhammad, kata Bani Kainuqa ini yang sombongnya. Maka Allah SWT pun menurunkan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 12 hingga 13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlahum ra'yal 'ain. Wallahu ya'idu binasrihi man yasha. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Jadi Bani Kainuqa ni berkata dengan sombongnya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, engkau kalahkan Bani Quraisy kerana kaum Quraisy kerana mereka memang tak erti perang. Cuba engkau lawan dengan kami. Maka sebab perangan ni kerana mereka menghina dan juga mempermain-mainkan umat Islam. Maka tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, bahawa salah seorang daripada mereka kemudiannya telah menambah lagi kerumitan ini dengan persenjataan ini, dengan dia sengaja mengikat seorang muslimah di pasar Bani Kainuqa yang sedang berdiri, maka auratnya pun terbuka. Ini seorang perempuan muslimah sedang berniaga di pasar Bani Kainuqa. Di situ dominannya adalah golongan Yahudi. Maka ketika dia sedang berniaga, Yahudi datang mengikat pakaiannya, auratnya pun terbuka, dia pun minta tolong. Maka seorang daripada kaum muslimin bangkit dan membunuh orang Yahudi itu. Tapi orang Yahudi yang lain telah pun menyokong yang dibunuh itu dan membunuh pula orang Islam. Maka akhirnya orang Islam telah minta pertolongan kepada Nabi SAW, meminta pertolongan kepada kaum muslimin jadi marah. Maka jadilah perhubungan yang buruk dengan Bani Kainuqa. Tapi asal usulnya di antara sebab berlakunya ijla' Bani Kainuqa ini, penghapusan Bani Kainuqa dari Madinah, kerana mereka mempermain-mainkan umat Islam dengan mengatakan kepada Nabi bahawa Nabi menang perangan Badar sebelum itu kerana orang Arab tidak erti perang, cuba perang dengan kami. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, juga kisah tentang Syas bin Qais bin Kainuqai yang melalui beberapa orang sahabat Nabi berasal daripada suku Aus dan Khazraj. Kemudian lantaran benci melihat kesatuan hati yang berlaku di antara Aus dan Khazraj yang dahulunya sentiasa berperang, maka si Syas bin Qais Al-Kainuqai, seorang Yahudi ini,
telah pun menimbulkan kebencian di kalangan orang-orang Arab Madinah itu yang asal usulnya Bani Aus dan juga Khazraj, dengan menceritakan kepada mereka peperangan Bu'ath. Peperangan Bu'ath ini pernah berlaku di antara golongan Aus dan Khazraj. Yang menyokong di belakang tirai adalah golongan Yahudi untuk memercikkan api peperangan itu hingga menyebabkan umat Arab pada masa itu sebelum datangnya Islam berperang selama 40 tahun, tuan-tuan. Lalu bila orang Yahudi melihat kesatuan hati di kalangan orang-orang Arab di Madinah ini memakai nama Al-Ansar, mereka pun mula meniup balik semula api-api kebencian itu, permusuhan itu, dengan menceritakan kepada mereka peperangan Bu'ath yang berlaku di antara mereka. Maka orang-orang Arab di kalangan Aus dan Khazraj ini hampir-hampir berperang balik semula, tuan-tuan. Akhirnya Nabi pun datang, Nabi menenangkan mereka dan membacakan ayat daripada surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin min nari fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wahai sekalian Ansar, adakah api jahiliah di kalangan kamu sedangkan aku masih lagi hidup? Maka lalu mereka pun merasa sedar, mereka pun tahu itu merupakan api dimainkan oleh puak Yahudi untuk mereka pecah belah kembali. Dan ini salah satu sebab mengapa Nabi SAW mengambil keputusan bersama para sahabat untuk menghalau Bani Qainuqa keluar dari Madinah. Jadi kata Dr. Ratib Nabulsi, kehancuran pertama kepada kaum Yahudi ini sebenarnya bukan berlaku pada zaman Bukhtanasar ke ataupun Jalut ke, itu kisah sebelum Islam. Tapi yang penting Quran diturun untuk memberitahu kepada kita tentang apa yang Islam lakukan kepada Yahudi dengan pengkhianatan mereka. Padahal mereka ketika datangnya Nabi ke Madinah, mereka telah pun bersatu hati menandatangani piagam Madinah untuk sama-sama melindungi Madinah dan bersama umat Islam, bersama Rasulullah sebagai ketua yang tertinggi. Tapi tidak berlaku. Maka bila umat Islam menang dalam perangan Badar, mereka mengapi-apikan, mengatakan umat Islam ni orang yang tak kuat, lawan dengan orang lemah malah menang. Dan akhirnya mereka menganiaya seorang perempuan berniaga di kalangan mereka, di pasar mereka. Padahal mereka telah pun berjanji untuk duduk di Madinah dan beri laluan kepada umat Islam untuk berniaga dan semua hidup sebagai satu rumpun masyarakat yang bersatu di bawah pimpinan Nabi SAW. Tapi itu tidak berlaku. Maka akhirnya, tuan-tuan, bila mereka terus melakukan kejahatan, penyimpangan terhadap perjanjian yang dibuat itu, maka Nabi SAW dan para sahabat telah pun mengepung mereka selama 15 malam. Akhirnya pengepungan itu makin ketat, mereka terpaksa menerima hukuman daripada Rasulullah dan mereka pun dihalau keluar. Mereka telah pun dihalau keluar. Dan semua harta mereka diambil, disita oleh umat Islam. Kemana pergi Bani Qainuqa ni, tuan-tuan? Bani Qainuqa ni telah pun pergi dihalau keluar dari Madinah. Maka mereka pun keluarlah dari mana. Itu sebab orang Yahudi yang ada pada hari ini mengimpikan tanah besar Yahudi untuk menghimpunkan semula dari Palestin menuju ke Madinah, tuan-tuan. Menuju ke Madinah di sebelah timur dan menuju ke Mesir di Sungai Furat, kerana kata mereka adalah keturunan daripada adik-beradik Nabi Yusuf yang pernah berada di Mesir. Maka mereka berniat untuk mendapatkan apa yang menawan apa yang terdapat di antara sungai ini sampai ke Sungai Furat di Baghdad. Itu impian besar Yahudi yang ada pada hari ini. Jadi kita belajarlah sikit tentang sirah Nabi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada peluang, milikilah kitab moden yang tulis tentang sirah Nabi dalam bab peperangan ni. Antara yang terbaik telah ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Hanan Fadhil. Buku beliau tajuk Encyclopedia Peperangan Rasulullah. Dan beliau juga merupakan penulis buku bestseller bertajuk Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ni penuh dengan diagram, gambar, telah pun diperelokkan, diperkemaskan, catatan dalamnya, pendekatannya mengikut time frame peperangan-perangan berlaku dalam Islam. Tuan-tuan boleh lihat dengan lebih teratur. Kabarnya di negara-negara maju macam Singapura, tuan-tuan, setiap orang yang nak mendominasi syarikat JLC dalam kerajaan, Government Link Corporation, mereka wajiblah ditrain dalam ketenteraan dahulu. Mesti ada pangkat dalam ketenteraan, kerana peperangan ini mempunyai satu keahlian yang tertentu, kepakaran tertentu, melayakkan orang ini untuk memastikan kepimpinan dan corporation itu berjaya. Kalau seseorang itu memiliki pengalaman ketenteraan, maka itu adalah satu advantage untuknya memimpin satu syarikat korporat, kata negara-negara maju macam Singapura, tuan-tuan. Jadi bacalah buku-buku tentang perangan Rasulullah, sistem perangan Rasulullah, walaupun ia melibatkan satu zaman klasik, pendekatan cara lama, tetapi cara berfikir itu yang penting, cara bertindak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu yang penting.
Jadi kemudian berlakulah ijla' Bani Kainuqa, dihalau keluar Bani Kainuqa ini dari Madinah. Yang kedua, kata Dr. Atiq Nabulsi, yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab sirah, iaitulah apa yang merujuk kepada dihalau Bani Nadir keluar dari Madinah. Siapa pula Bani Nadir, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Iaitu satu kumpulan yang telah pun berusaha untuk menyertai ataupun menghapuskan pengaruh umat Islam dan mewujudkan perpecahan-pecahan dalam umat Islam. Maka Nabi SAW telah pun mengambil keputusan drastik untuk menghalau kumpulan Bani Nadir ini keluar dari Madinah bersama dengan Bani Kainuqa sebelum itu. Jadi kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab sirah ni, pentinglah tuan-tuan untuk kita hayati, kita fahami. Jadi dalam sirah menunjukkan berlakunya Bani Nadir, perang Bani Nadir ni ada beberapa sebab. Yang pertama, kerana Bani Nadir ini berkeinginan untuk membunuh Rasulullah setelah berlaku perang Badar Kubra, iaitulah orang-orang Quraisy menghasut mereka untuk melakukannya. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan bahawa mereka nak membunuh Rasulullah ketika baginda datang untuk minta bantuan dalam bayar diat 2 orang Bani Kilab yang dibunuh oleh Ad-Damri. Yang ketiga, hasutan orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah, dan mereka menunjukkan kelemahan kaum muslimin. Ada banyak sebab mengapa berlakunya ijla' Bani Nadir pula. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kalau ikut kepada sirah seperti yang disebut oleh para ulama sirah, contohnya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad dalam kajian tesis PhD beliau, Bani Nadir ini telah pun merencanakan untuk membunuh Rasulullah dengan cara yang sangat terancang. Mereka minta kepada Rasulullah untuk datang bersama 30 orang sahabat menemui 30 orang rabai mereka, pemimpin agama mereka, untuk berdiskusi. Dan jika para rabai itu mempercayai Nabi, maka Yahudi tersebut akan masuk Islam. Maka Rasulullah datanglah bersama dengan para sahabatnya untuk berdakwah. Tiba saja di situ, mereka telah pun membuat satu pindaan yang mengatakan, sebenarnya tempat ini tak muat wahai Muhammad. Jika nak jumpa dengan rabai kami, dengan pemimpin agama kami, 3 orang ni, barulah 3 orang saja yang masuk bertemu dengan kami. 3 orang saja sahabatmu wahai Muhammad untuk berbincang tentang agama dengan rabai kami, pemimpin agama kami. Namun peristiwa itu telah dibocorkan oleh seorang Yahudi perempuan, seorang Yahudiah perempuan kepada saudaranya yang masuk Islam, mengatakan bahawa sebenarnya Bani Nadir berhajat nak membunuh Nabi SAW. Mereka membuat satu perancangan untuk menjatuhkan batu besar ketika Nabi masuk ke kawasan itu dari bahagian atas hingga menghempap Nabi SAW. Maka berita itu pun sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun tidak hadir dalam pertemuan yang dirancang itu. Akhirnya tuan-tuan dan hadirin dikasihi Allah sekalian, Nabi dan para sahabat yang pergi bersama dengan, kemudian Nabi membatalkan perjalanan itu, Nabi pulang ke Madinah. Para sahabat datang kepada Nabi memberitahu apa yang terjadi, dan Nabi pun mengumpulkan sekalian umat Islam untuk berangkat dan mengepung orang Yahudi tersebut sehingga mereka terpaksa berdamai. Dan pengepungan itu berlaku selama 6 malam. Akhirnya Nabi sekali lagi membenarkan kaum Yahudi untuk keluar dari Madinah, Bani Nadir ini untuk keluar dari Madinah dengan membawa apa yang boleh diangkut saja. Tanah tinggal, binatang nak boleh bawa pergi, bawa. Yang tak boleh tinggal. Yang boleh bawa hanya terbatas saja apa yang mereka nak bawa itu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ketika golongan Yahudi Bani Nadir ini dikepung oleh Nabi SAW, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin, telah pun datang untuk memujuk mereka dengan mengatakan kepada mereka, dia berjanji, dia dengan puaknya kaum munafikin akan membantu kaum Yahudi yang telah pun dikepung oleh Nabi SAW ini. Dan Allah SWT menurunkan ayat menceritakan perangai orang Yahudi, perangai orang munafik yang bersekongkol dengan Yahudi ini, tuan-tuan. Iaitulah dalam ayat surah Al-Hasyr ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibun. Tidakkah kau perhatikan kalangan munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di kalangan ahli kitab, sungguh jika kamu dihalau keluar, kami pun akan ikut bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika kamu diperangi pasti kami akan bantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahawa mereka ni benar-benar berbohong. Ni kaum munafikun ni, tuan-tuan, dia boleh duduk bersekongkol dengan puak Yahudi. Kalau hari ni orang-orang Syiah yang ada di Iran, mereka bersekongkol dengan orang Yahudi juga sebenarnya. Agak-agaklah mereka boleh masuk tak ke Afghanistan?
tanpa melalui ruang udara Iran. Tak boleh. Tapi masuk melalui ruang udara Iran untuk menghentam Afghanistan daripada Laut Arab. Kenapa tuan-tuan? Kerana Yahudi adalah bersama dengan puak Syiah ini sama daripada dulu lagi. Orang Syiah merupakan munafiqun hazil ummah, tuan-tuan. Maka puak munafiqun ini telah pun bersekongkol dengan Yahudi, tetapi akhirnya bila Nabi menghentam Yahudi ini, mengepung dan menghalau mereka untuk keluar, mengusir mereka keluar, bernama program ini ataupun peristiwa ini Ijla' Bani Nadir, maka mereka pun terpaksa keluar selai sepinggang, keluar dari Madinah. Kerana perbuatan mereka ingin membunuh Rasulullah SAW yang telah didedahkan, sama ada dalam rahsia yang dibocorkan ataupun dari yang lain, wahyu daripada Allah melalui Jibril AS menyampaikan kepada Nabi supaya jangan hadir ke tempat itu, kerana mereka akan buat konspirasi membunuh Nabi SAW. Ini peristiwa kedua yang berlaku di Madinah. Yang ketiga kita dapat lihat iaitu Ijla', iaitu perang Khaybar. Khaybar ni satu tempat yang terletak lebih pada 100 km ke utara Madinah. Kalau tuan-tuan pergi menunaikan umrah bersama kami, insya-Allah kami akan bawa tuan-tuan pergi ke Khaybar. Ingat travel, ingat umrah, boleh ingat Zahzan Travel sedikit promosi kalau tuan-tuan nak pergi. Program tarbiyah yang berjalan dalam umrah kami insya-Allah menjanjikan kelainan. Kita ada program jalan-jalan subur iman, kita ada program untuk menyukat iman, kita ada program balik nanti ada after trip punya program, iaitu memastikan iman berkekalan subur insya-Allah. Inilah kelainan yang kita cuba adakan dalam perjalanan bersama dengan Zahzan Travel. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam perang Khaybar pula, puak Yahudi yang berada di Khaybar ni, mereka asalnya tidak menunjukkan permusuhan kepada Islam, sehinggalah datang Bani Nadir yang singgah di situ kerana mereka dihalau keluar dari maafkan saya tuan-tuan, bunyi bising pula kalau tuan-tuan dengar anggap macam tak dengar lah. Bani Nadir yang dihalau keluar dari Madinah oleh Rasulullah SAW, mereka telah pun menghasut Bani Quraizah yang berada di Khaybar itu untuk melawan Rasulullah SAW, untuk menentang Rasulullah SAW. Jadi di antara tokoh Bani Nadir yang paling penting meninggalkan Madinah dan tinggal di Khaybar adalah Salam bin Abdul Huqaiq, Kinana bin Ar-Rabi' bin Abi Huqaiq, Huyai bin Akhtab. Mereka ini tiba di Khaybar dan penduduk Khaybar ini terpengaruh dengan Bani Nadir yang datang ke situ. Jadi mereka datang ke Khaybar dengan bawa kedengkian terhadap kaum muslimin. Tuan-tuan boleh baca lebih lanjut dalam kitab yang bertajuk Ensiklopedia Peperangan Rasulullah ya. Buku ni ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Ahnan Fadhil, iaitu penulis yang sama kepada buku Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, terberitan Telaga Biru. Mereka datang Khaybar dengan bawa kedengkian terhadap kaum muslimin dan mereka mendapat kesempatan untuk mewujudkan dendam terhadap Rasulullah yang berada di Madinah. Dan orang-orang Yahudi yang di situ telah pun berjaya menjalin hubungan dengan penduduk Arab di Mekah, Quraisy yang menentang Nabi SAW. Dan mereka telah pun bersekongkol merancang satu perjanjian dengan orang-orang Arab di Mekah untuk menghancurkan Madinah, menghancurkan negara Islam Madinah yang masih muda itu tuan-tuan, yang masih baru itu. Mereka buat jalinan perhubungan perdagangan, tapi di sebalik perdagangan itu ada perjanjian kebencian terhadap Nabi dan kepada umat Islam yang ada di Madinah. Ingat tuan-tuan ya, orang kafir ni al-kufru millatun wahidah, agamanya berbagai, tetapi bila menghadapi Islam mereka akan bersatu. Sebutlah apa sahaja agama sekalipun, di hujungnya kerana agama ni syahwat. Selain daripada Islam adalah agama syahwat sebenarnya. Maka mereka akan bersekongkol untuk menghapuskan Islam. Al-kufru millatun wahidah. Bila Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang an-nur dan juga az-zulumat, Allah menyebut cahaya itu cuma satu saja. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan-nuri ila adh-dhulumat. Lihat ya, penggunaan perkataan nur satu. Islam tu satu saja. Tapi selain daripada Islam, Allah tak sebut anwar, tak. Nur satu, jamak kepada nur ni anwar. Kenapa tak sebut banyak cahaya? Tak, cahaya Islam satu saja. Ia akan berdepan dengan zulumat. Zulumat ni maknanya ideologi selain daripada Islam semuanya menuju ke neraka. Semuanya membawa kepada kehancuran. Semuanya mengaju kepada syahwat. Jadi puak kafir yang ada di Mekah dengan munafikunnya, dengan Yahudinya, mereka bersekongkol dengan Arab yang berada di Mekah untuk menghentam Madinah kali berikutnya, dan itulah antara sebab-sebab melakunya perang Khandaq, perang Ahzab. Ahzab ni merujuk pada Hizbun, jamak kepada Hizbun Ahzab, iaitu parti-parti yang bersekutu itu termasuk Yahudi dari Khaybar untuk melawan Nabi SAW yang berada di Madinah. Jadi perjanjian Hudaybiyah telah membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk membersihkan
untuk memberikan satu keselamatan pada ancaman kaum muslimin yang berlaku pada mereka, dan Allah menjanjikan harta rampasan perang yang banyak bagi kaum muslimin jika mereka mengalahkan Yahudi Khaybar. Itu dapat kita baca dalam surah Al-Fath ayat ke-18 hingga 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha wa kana Allahu 'azizan hakima wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Sungguhnya Allah telah meridai orang beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pokok Ridwan. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu diberikan ketenangan kepada mereka dan balasan dengan kemenangan yang dekat dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka perolehi. Ini peristiwa Allah sebutkan ketika berlakunya Sulh Hudaybiyah. Nanti tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Umrah, kalau pergi bersama kami akan tunjukkan tempat berlakunya peperangan bersama dengan apa yang berlaku dalam Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah di antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin yang datang pada masa itu, wakilnya merupakan Suhaib bin Amr yang akhirnya masuk Islam. Jadi dalam pertemuan tersebut, dalam perjanjian tersebut, Allah menurunkan ayat menggambarkan keridaan Allah kepada kaum muslimin, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan keridaan untuk mereka, dan Allah akan beri kepada mereka kemenangan yang besar, dan itu yang dimaksudkan adalah pembukaan Khaybar. Jadi Ibnu Ishaq mengatakan perang ini berlaku pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Al-Waqidi pula mengatakan ini berlaku pada bulan Safar tahun ke-7 Hijrah. Jadi perbezaan di antara mereka ni hanya beberapa bulan saja. Kalau yang mengatakan bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah, yang ini pula mengatakan Al-Waqidi mengatakan bulan Safar, Muharram Safar, bezanya 1 bulan. Jadi ini merupakan pendapat dua orang imam daripada Imam Zuhri dan Imam Malik. Jadi yang mengatakan pula berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Pasukan muslimin telah pun berangkap menuju Khaybar dengan semangat keimanan yang tinggi selepas mereka menang dalam peperangan Ahzab. Jadi malaikat datang untuk beritahu Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, engkau sudah menanggalkan baju peperangan, sedangkan kami para malaikat belum lagi. Maka Nabi lantas menyuruh kaum muslimin, para sahabat yang kuat imannya, tekadnya itu, walaupun belum lagi hilang penat peperangan Khaybar, peperangan Ahzab, untuk pergi ke Khaybar. Jadi kaum muslimin tiba di perkampungan kaum Yahudi sebelum terbitnya fajar. Mereka menunaikan salat subuh dekat Khaybar. Mereka menyerangnya ketika matahari hampir terbit. Penduduk Khaybar dikejutkan dengan hasangan muslimin pada waktu dini hari itu. Mereka berkata, mereka ketakutan, dan Nabi SAW telah pun bersabda, Allahu Akbar, hancurkan Khaybar, sungguhnya kami tiba di halaman satu kaum. Fasa'a sabahu kaum munzarin, dan kami telah pun sampai ke tempat ini, dan golongan ini merasa ketakutan yang amat sangat, hancurlah mereka. Jadi kaum muslimin telah berjaya menakluki benteng-benteng mereka satu persatu. Antara benteng mereka yang jatuh, benteng Naim, Asy'ab yang terletak dekat Natah, dan benteng Abu Nizar dekat dengan Asyaq. Dan dua benteng ni berada di timur laut dari Khaybar ni, tempat-tempat itu. Kemudian kaum muslimin melalui perlawanan yang sengit dengan kesulitan yang dahsyat, dan akhirnya berjaya menawan benteng-benteng mereka itu. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ketika Nabi bersabda kepada para sahabat, esok kota penting ini akan dibuka oleh seorang lelaki yang cintakan Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta kepadanya. Jadi aku akan berikan panji-panji ini kepada orang tersebut. Maka sahabat-sahabat yang ada di situ berlumba-lumba untuk dapat kemuliaan itu. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan kisahnya. Antaranya Umar Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkannya turut menonjolkan dirinya mengharapkan panji-panji itu diberikan oleh Nabi kepadanya. Tiba-tiba pada hari esok, Nabi SAW telah memberikan bendera itu kepada Ali karamallahu wajah. Inilah orang yang cintakan Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta kepadanya, dan Allah akan membuka kota tersebut dengan kelebihannya. Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah pada hari itu, matanya sakit. Rasulullah SAW telah pun mengisyaratkan mukjizat Nabi, mengisyaratkan dengan ludahan sedikit pada matanya itu, Bismillah, meludahkan pada matanya, maka matanya sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Satu cerita tuan-tuan saja kaitan dengan peristiwa ini menarik untuk kita sebut. Musailamatul Kazzab mendengar Nabi merawat mata Sayyidina Ali yang sakit dengan ludahan pada matanya dengan isyarat Bismillah. Nabi meludah ke mata Sayyidina Ali dengan isyarat seperti itu, sembuh matanya serta-merta. Maka Musailamatul Kazzab, ketika seorang pengikutnya sakit mata, dia pun buat macam tu juga, terus buta matanya tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadi yang pentingnya, kata Dr. Ratib Nabulsi, kehancuran pertama kepada Bani Israel berpandukan kepada ayat yang sedang kita baca dalam surah Al-Isra ini adalah merujuk kepada kehancuran yang dilakukan oleh Nabi dalam 3 peristiwa berterusan ini yang bertali arus ini. Pertama, ijlaq Bani Kainuka, menghalau Bani Kainuka keluar lepas perang Badar, kerana mereka menghina Nabi, menghina umat Islam, menghina orang perempuan itu di pasar Madinah. Yang kedua, iaitu ijlaq Bani Nadir. Bani Nadir ini berusaha untuk membunuh Nabi SAW selepas, ini juga berlaku selepas perang Badar, sebelum perang Uhud. Ketika mereka melihat semangat umat Islam meningkat, moral support mereka meningkat kerana kesan peperangan Badar mereka menang, maka Bani Nadir ini mula menunjukkan kesamsingan mereka dan cuba untuk membunuh Nabi. Mereka menjemput Nabi datang, padahal mereka ada konspirasi untuk membunuh Nabi, itu dengan menghempakkan batu ke atas Nabi bila Nabi masuk ke kawasan diskusi itu. Dan peristiwa ini telah pun diberitahu oleh Allah melalui Jibril ataupun dibocorkan oleh seorang perempuan Yahudi kepada saudaranya masuk Islam. Yang ketiga, iaitu peperangan Bani Khaybar. Khaybar yang terletak di utara Madinah ni, tempat yang subur, pokok kurmanya. Kalau tuan-tuan pergi ke umrah bersama dengan Zazan Travel, kami bawa tuan-tuan pergi untuk melihat tempat-tempat sejarah ni. Mudah-mudahan jalan-jalan ni menyuburkan iman. Kita namakan program kita ni jalan-jalan menyuburkan iman. Jadi di situ akhirnya Nabi telah mengepung tempat tersebut selama beberapa waktu, dan akhirnya mereka terpaksa menyerah diri. Mereka telah pun dibunuh oleh Rasulullah SAW di atas mesyuarat yang dilakukan bersama dengan Sa'ad bin Mu'az. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, kaum Khaybar ni mereka bersekongkol dengan penduduk Mekah yang pada masa itu golongan Quraisy untuk menghancurkan Madinah, dan berlaku dalam perang Ahzab yang menyaksikan kehancuran kepada pihak musuh. Lalu mereka pun lari bertempiaran. idh ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di dalam surat Al-Ahzab. Maka akhirnya mereka pun tergapai-gapai, ditinggalkan oleh pihak musyrikun yang telah pun berpecah belah, lari bertempiaran pulang. Nabi terus menyuruh para sahabat, belum lagi penat berehat dari perang Ahzab, untuk pergi menghapuskan Khaybar. Jadi di Khaybar ni, penduduk Khaybar yang merupakan petani-petani kurma, mereka telah pun dipengaruhi oleh Bani Nadir yang datang singgah kat situ. Ini sirah Nabi ya tuan-tuan ni. Saya galakkan tuan-tuan untuk membaca kitab yang saya sebutkan tadi, iaitu Insyaallah peperangan Rasulullah. Tak ada contohnya saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, kemudian akhirnya tempat itu dikepung dan dia pun dibuka, dan pihak Yahudi ini telah menyerah diri. Mereka mengaku kejahatan mereka bersekongkol dengan pihak musyrikin Mekah. Mereka mengharapkan keputusan itu dibuat oleh Sa'ad bin Mu'az, menyangkakan Sa'ad bin Mu'az yang punya hubungan baik dengan mereka sebelum Islam itu bermanfaat. Tapi tiba-tiba Sa'ad yang ceripara pada masa itu, Sa'ad bin Mu'az ini telah memutuskan kepada Nabi, wahai Rasulullah, hendaklah dibunuh lelaki mereka. Maka keputusan Sa'ad ini sangat menakutkan pihak Yahudi. Mereka tak sangka Sa'ad yang mereka lihat baik dengan mereka sebelum Islam, disangkakan akan buat keputusan yang fair untuk mereka. Tapi itulah yang fair sebenarnya. Hendaklah dia bunuh semua mereka, wahai Rasulullah, jangan diberi peluang untuk hidup. Sa'ad bin Mu'az lepas itu wafat. Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, hari wafatnya itu malaikat berbondong-bondong datang, sampai Nabi pun jalan bertinjit-tinjit, mengatakan bahawa terlalu banyaknya malaikat yang turun, sayap-sayap mereka dihamparkan. Jadi akhirnya Yahudi pun dihalau keluar daripada Jaziratul Arab, sebenarnya orang tanah Arab. Membenarkan sabda Nabi, la yajtami'u fil jazirah dinani, tidak akan berhimpun di sebenarnya tanah Arab dua agama, tidak akan berhimpun. Maka Yahudi pun keluarlah dengan hinanya. Itu sebab Yahudi pada hari ini mengharapkan mereka menjadi kuat, mereka boleh mendominasi dunia, mempengaruhi dunia, dan mereka akan menguasai daripada sungai Furat, Dajlah di Iraq ke Nil di Mesir, dan tengahnya merangkap semua sekali, merangkup semua sekali, mencakupi semua sekali, termasuk Madinah. Kerana mereka pernah berada di situ, mereka mengatakan Datuk ini mereka dihalau keluar dari Madinah, mereka nak kembali ke Madinah semula. Tapi mereka tidak akan melakukan perkara itu, kerana kata Dr. Muhammad Ratib Nabulsi dalam tafsirnya, nanti Allah akan kenakan untuk mereka kehancuran kedua yang belum lagi berlaku, yang akan kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya. Iaitu sebagai contoh, Allah menyatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Kata Dr. Ratib Nabulsi, ayat ini menceritakan tentang ibad, dan ibad ni lebih sesuai untuk orang-orang beriman kerana ia jamak daripada abdun. Kalau Bukhtanasar ataupun Jalut tak sesuai dipakai nama perkataan ibad itu, kerana mereka merupakan abid. Kita dah belajar perkataan abdun, jamaknya adalah ibad dan juga abid.
Kalau orang itu baik, takwa pada Allah, maka dipanggil sebagai ibadur rahman, ibad. Tapi kalau abid, ia merupakan orang yang kafir, yang fasik, yang usatun, maka tentulah tak layak golongan-golongan kafir yang menghancurkan Yahudi satu masa dahulu, sama ada Jalut dengan tenteranya ataupun Bukhtanasar, tidak menepati langsung kriteria ibadullah dalam ayat ini. Jadi ia sebenarnya merujuk kepada Nabi dan juga para sahabat yang telah menghancurkan mereka, menghalau mereka keluar dalam 3 peristiwa yang disebut tadi, yang tuan-tuan merujuk dalam kitab-kitab sirah, antaranya ensiklopedia peperangan Rasulullah SAW, tulisan Ustaz Ahmad Anam Fadil yang saya katakan tadi. Nanti tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh rujuklah kepada www.telagabiru.net.my, rujuklah kepada buku online, Go Book, di Buktik, Telaga Biru dan sebagainya. Tuan-tuan melihat buku-buku yang saya cadangkan ini. Jadi kata Dr. Ratib Malaysia, itu kehancuran pertama. Kehancuran kedua nanti lagi sekali, yang disebut dalam hadis saya bacakan semalam, la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku akhir zaman, kiamat, sehinggalah umat Islam akan membunuh orang-orang Yahudi berbondong-bondong. Mereka berkumpul di satu tempat, sehingga pada masa itu pokok-pokok dan juga batu-batu yang orang Yahudi bersembunyi di belakangnya lantaran ketakutan pun akan mengeluarkan suara. Bagaimana pokok mengeluarkan suara? Bagaimana batu mengeluarkan suara? Tuan-tuan, lihatlah handphone kita yang mengeluarkan suara pada hari ini. Ada kereta yang mengeluarkan suara. Kita tak pakai seat belt, dia berkata dengan kita. Kita berjalan 2 jam, mungkin kita kepenatan, pegang steering pun dah tak begitu grip, maka dia keluarkan suara, ingat kita suruh berehat. Kereta ni boleh bercakap, tuan-tuan. Siapa suruh dia bercakap? Dia ada akal ke? Maka antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Sebagaimana Allah menjadikan mulut kita boleh berkata, nanti anggota kita pun boleh berkata. Nanti akhir zaman sebelum berlaku kiamat, seorang lelaki yang melakukan maksiat dengan mana-mana perempuan, bila dia pulang ke rumah nak bersama dengan isterinya, nanti peha dia akan mengeluarkan suara, berkata kepadanya, wahai isteri, wahai fulana binti fulan, sebenarnya suami engkau telah berzina sebenarnya dengan seorang perempuan. Peha itu akan berkata kepada isteri yang berada di rumah. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini semua adalah wa ma zalika 'ala Allah bi aziz. Saya tertarik dengan pandangan Dr. Ratib Nabulsi dalam konteks peristiwa ini. Beliau berbeza pandangan daripada sekalian para ulama tafsir. Dia mengatakan bahawa kehancuran itu kedua-duanya telah berlaku kepada Bani Israel, kepada Yahudi. Yahudi perkataan tegas untuk mereka, Bani Israel lebih lembut, kerana Bani Israel merujuk kepada Nabi Yaqub yang telah kita pelajari tadi. Dan saya pun ada huraikan perkara ini dalam jejak Rasul. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan lihatlah. Jadi kembali kita pada topik ni tadi, bicara masih panjang, lil hadis baqiyah, masih ada banyak lagi perkara yang saya nak sebut pada tuan-tuan akan sepanjang Allah beri kesempatan, Allah beri pada kita umur, Allah beri pada kita kefahaman. Yang penting kata Dr. Ratib Nabulsi, kehancuran pertama telah berlaku, kehancuran kedua belum lagi, nanti akhir zaman nanti akan berlaku. Ya, Nurilis semua kata kat sini, tuliskan untuk saya, terima kasih Nurilis ya. Dr. Ratib Nabulsi kata ia adalah kehancuran pertama, kehancuran kedua belum terjadi, kerana kaum muslimin akan menghentam dan juga membunuh Yahudi beramai-ramai di tempat yang mereka berkumpul selepas mereka semua datang dari seluruh pelosok dunia untuk berkumpul di Palestin, tanah haram itu yang mereka rampas daripada umat Islam, yang mereka rampas daripada penduduk Palestin. Sekian saja tuan-tuan untuk petang ni. Ampun maaf atas kekurangan. Moga-moga Allah beri pada kita kelapangan, kesihatan, kefahaman. Banyaklah berdoa dengan Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa ma yanfa'uni wa zidni ilman ya rabbal alamin. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman ya rabbal alamin. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin itu tambahan saya tuan-tuan ya. Ya Allah, tambahkan ilmu aku, ajarlah aku yang bermanfaat kepadaku, dan ajarlah aku apa yang bermanfaat kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani, beri manfaat kepada apa yang kau ajar pada aku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarlah aku apa yang beri manfaat untukku. Wa zidni ilman, tambahkan untukku ilmu wahai Tuhan. Sekian saja tuan-tuan untuk renungan kita pada hari ini. Segala yang baik semuanya daripada Allah SWT, kekurangan semuanya milik manusia. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan ramai-ramai, dan ada soalan-soalan yang saya tak sempat nak jawab. Izinkan saya untuk jawab pada hari esok Jadi yang lupa, besok kemukakan soalan ni. Sekian saja, wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min
إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqullah minna minkum. Ada soalan? Suzy Daniel. Ustaz, apa maksudkan bertawassul dengan kebaikan sendiri? Saya pernah dengar seorang perawat menyatakan ini, apa maksud hukumnya? Bertawassul dengan amal sendiri itu seperti peristiwa yang berlaku di mana 3 orang tersekat jatuh dalam gua itu tertutup dengan batu besar. Maka masing-masing berdoa kepada Allah dengan kebaikan mereka pernah buat. Yang pertama, berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, aku punya ibu ayah yang sangat kasihi, aku tidak akan makan yang makanan yang aku bawa pulang ke rumah, isteri dan anak-anakku juga tidak akan makan sehinggalah ibu ayah aku makan terlebih dahulu. Satu hari aku pulang agak lambat dan aku pulang makanan itu, ayah ibu sudah tidur, anak isteriku minta untuk diberikan makanan itu, aku tidak memberikan kepada mereka kerana bagiku hendaklah didahulukan ayah ibu. Aku menunggu ayah ibu itu ketika mereka tidur sampai keesokan harinya. Ayah ibuku tidak bangun pada malam itu. Anak isteriku menangis kelaparan, mereka tidur. Aku tidak beri pada mereka. Keesokan harinya bila ayah ibuku sudah bangun, aku bagi mereka makan seperti biasa, sisanya barulah aku berikan kepada isteri dan anak aku. Kalaulah ini kebaikan, wahai Tuhan, maka lepaskan kami dari masalah ini. Maka batu besar yang menutup pintu gua itu bergerak sedikit, tapi mereka masih tak boleh keluar. Yang kedua pula berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku punya seorang sepupu perempuan yang sangat cantik, aku tergoda dengannya. Kerap kali aku ajak dia berzina tapi dia tidak mahu. Sehingga satu hari dia kesulitan, dia kesempitan, dia tersepit, dia minta tolong padaku. Lalu aku pun menjanjikan untuknya bantuan, tapi dengan syarat dia tidur dengan aku. Ketika aku nak bawa wang beri kepadanya dan dia berada di depanku seperti kedudukan seorang isteri di hadapan suaminya, tiba-tiba terakhir sekali dia pesan kepadaku, wahai sepupuku, janganlah engkau buat perkara yang haram ini, jangan kau tanggalkan cincin melainkan dengan akad yang sah, iaitu berkahwin. Aku merasa malu atas tindakan jahatku itu, mengambil kesempatan terhadapnya. Aku bagi kepadanya wang itu, aku melarikan diri, aku tinggalkan dia, aku tidak buat apa-apa padanya. Kalaulah itu kebaikan, wahai Tuhan, maka lepaskan kami dari musibah ni. Ni meminta kepada Allah. Tahu kan kisah ni kan? Suzy tahu kan? Ke saya nak sambung cerita yang terakhir, yang ketiga? Sambung yang soalan. Jadi ni maknanya tawasul bagi amal salih yang kita lakukan, melayakkan kita claim advance kepada Allah untuk lepaskan kita dari masalah musibah ketika menghadapinya di dunia. Ya? Jadi kalau kita sakit, contohnya ada keluarga sakit, kita doa kepada Allah, aku melakukan perkara ni kerana Engkau, kalau ada kebaikan padanya, lepaskan aku daripada penyakit ni, musibah ni. Hukumnya harus, namanya tawasul dengan amal salih yang pernah kita buat kepada Allah. Tapi jangan cerita dengan orang lah. Kalau cerita pada orang nanti dah tak ikhlas. Ini kita minta pada Allah. Baik, ada soalan lagi? Azimatullah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Lazmul Syahra, Suzy Daniel, Nohayat, Amin. Faham siaran Nabi pada petang ni. Besok saya lanjutkan lagi lebih mendalam tentang maksud Dr. Ratib Nabulisi ni. Baik, Liana Syakirin, barakallahu fiik nak. Ni anak buah saya yang saya sayangi. Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Terima kasih Liana. Panjang umur rezeki nak. Iskandar bin Hashim, Suzy Daniel, Zion Rin, Ilyas Din, Sofi Sadikin, Tawasul Amal Salih, Mahadar, Abdul Wahab, Dr. Mahadar ya. Dr. Mahadar, barakallahu fiik. Terima kasih Doktor Pakar yang berada bersama kita dalam program ini. Ruhaya Talib, Khadijah Harun, Syariza Abdul Ghani, Lazmul Syahra. Jadi terima kasih kepada semua kerana kehadiran. Doakan untuk kami waktu buka ni antara doa mustajab. Tadi saya diceritakan petua merebut Lailatul Qadar dan juga amalan 10 malam terakhir. Kita dah masuk malam 21 tuan-tuan. Allah cepatnya masa berlalu. Allahu Akbar, masya-Allah. Senali punya kegusaran dalam doanya mengharapkan penerimaan amal salihnya lebih daripada doanya pada perkara-perkara lain. Tuan-tuan, doa mengharapkan kemakbulan ibadah yang kita lakukan. Rashidah Mispan, Siti Nur Hidayah, Rizaju Hizal, terima kasih semua. Kenang Ana dan doa antum semua. Besok hari Khamis kami akan bersiaran dengan Madrasah Sagaf dari Singapura untuk tujuan pengumpulan dana, insya-Allah pada pukul 2.30 petang.
2:30 petang Jadi saya dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Mustafa Sagaf dari Singapura akan bersiaran untuk bincangkan apa peranan kita umat Islam kepada institusi-institusi umat Islam yang sedia ada. Sekolah Ma'had As-Sagaf ni antara sekolah yang begitu lama produce begitu ramai ulama', termasuk di tanah air kita pun ramai yang lahir daripada sekolah-sekolah wibawa di Singapura ini, tuan-tuan. Jadi kami berusaha untuk melihat bagaimana boleh membantu Ma'had As-Sagaf ini. Esok jam 2:30 petang Khamis, jangan lupa bersama kami dalam live di Facebook. Terima kasih tuan-tuan. Sekian saja. Sebelum terlupa, saya nak beritahu kepada tuan-tuan buku yang saya cadang kepada tuan-tuan untuk miliki sebelum ini. Ni buku saya yang bertajuk Satu-satu Doa daripada Ayat Quran. Ini versi yang baru, dulu warna merah, sekarang warna hijau. Dengan pembaharuan, dengan editing yang baru. Ini doa-doa yang terdapat dalam Quran. Sebaik-baik doa yang terdapat dalam Quran. Boleh kita baca setiap malam sebelum tidur, pendek-pendek je saya huraikan. Satu ayat, kaifiat beramal, dan juga pengalaman para salaf mengamalkannya. Macam orang yang hilang barang sebagai contohnya. Anak yang menangis malam, apa amalannya. Anak yang tak mau dengar cakap, yang telah kita bincangkan ayat 83 surah Ali Imran yang lalu. Kat sini ada huraiannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, doa para anbiya, ada huraiannya kat sini. Jadi doa-doa daripada Quran boleh kita lihat dalam buku ni, tuan-tuan. Jadi satu-satu doa para nabi dan rasul dalam Quran dan kaifiat, khasiat beramal dengannya. Kalau tuan-tuan sudi, boleh surf, explore di www.telagabiru.net.my. Telaga Biru satu perkataan .net.my. Tengok buku ni, boleh order online, insyaAllah kami hantar ke rumah. Bagi yang belum ada lah, yang dah ada dulu warna merah. Ini edisi kemas kini. Nampak Yang kedua, saya juga cadang kepada tuan-tuan buku guru saya, sahabat baik saya, ustaz saya ni, belajar bahasa Arab untuk tujuan ibadah. Belajar bahasa Arab untuk tujuan ibadah. Ini yang tuan-tuan tanya saya, macam mana belajar bahasa Arab kan? Sedangkan dalam ibadah kita seharian banyak yang berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi kalau kita menghayati perkataan-perkataan yang digunakan dalam ibadah kita pun dan membantu kita untuk menguasai sekian banyak vocabulary bahasa Arab. Perbendaharaan kata, antara cara paling baik belajar bahasa Arab adalah menguasai perbendaharaan kata. Setiap bahagian ada latihan, tengok kan? Ada latihan kan? Sebab kita faham, kita buat latihan. Buku ni sangat bagus, sangat baik. Belajar bahasa Arab menerusi perspektif jendela ibadah. Karangan guru saya Prof. Madya Dr. Muhammad Seman dan juga Dr. Fauzi Yusof. Kedua mereka merupakan insan berkaliber yang banyak peranannya dalam memperdalamkan pengetahuan bahasa Arab kepada masyarakat, kepada umat di Malaysia. Baik, terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan sudi bolehlah pergi ke www.telagabiru.net.my dan buat order online GoBook, ataupun kepada Saifuddin Osman yang ada di sini, ataupun boleh order kepada Zahazan Travel. Juga Ustaz Faiz boleh bantu untuk menghantarkan buku ni kepada tuan-tuan kalau tuan-tuan perlukan. Ada yang beli tafsir Ibn Kathir, dan tafsir antara yang terbaik yang pernah saya baca. Tafsir Al-Munir antara yang terbaik. Ini konteks klasik, dan tafsir Munir yang saya bawa sebelum ni adalah konteks moden. Klasik ni penting kerana tafsir bimaksur. Kelebihan Imam Ibn Kathir ni, pembawakannya membawa tafsiran dengan Quran. Apa yang tak ada dalam Quran dia ambil dalam hadis. Tak ada dalam hadis, ambil pandangan salafus salih. Kemudian baru dia ambil pandangan beliau sendiri. Jadi setakat ini saya dulu tuan. Terima kasih. Tolong panjangkan dan share kepada seramai orang yang ada. Mudah-mudahan padanya ada kebaikan, ada manfaat, ada hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.